What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua full spoiler bagi chapter yang ke-1080 yang akan datang. Banyak detail-detail menarik yang korang akan dapati daripada video ini dan sudah semestinya full spoiler ini telah pun dikongsikan oleh Redon sendiri. So, tanpa membuang masa lagi guys, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kim Iskoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya patuh. Menurut Redon, chapter yang ke-1080 nanti bakal mengandungi 17 muka surat kesemuanya. Tajuk bagi chapter yang akan datang ini bakal berjudul The Legendary Hero. Kemudian dalam cover page chapter pada kali ini pula, kita bakal ditunjukkan dengan lukisan yang di-request oleh peminat yang menunjukkan Hiyori dan Kawamatsu sedang bermain origami. Chapter yang ke-1080 nanti dikatakan bakal dimulakan dengan panel yang menunjukkan Pulau Hachinosu kepada kita semua. Kita akan tunjukkan dengan beberapa orang lanun yang mengatakan bahawa beberapa orang banduan telah pun berjaya untuk melarikan diri. Kita kemudiannya bakal melihat Kobe dan beberapa lagi banduan lain yang berjaya untuk meloloskan diri mereka daripada kurungan penjara yang berada di Pulau Hachinosu tersebut. Spoiler juga mengatakan bahawa kita akan ditunjukkan dengan sedikit flashback yang menunjukkan Perona yang telah pun menjumpai Kobe yang ditahan di sana. Perona telah pun menawarkan kepada Kobe untuk melepaskan diri Kobe seandainya dia membantu Perona untuk membebaskan Gecko Moria yang dipenjarakan di ruangan yang lebih dalam. Kobe kemudiannya akan menerima tawaran daripada Perona itu dan Kobe juga dikatakan akan menyelamatkan banduan-banduan yang lain. Kita kemudiannya akan tunjukkan dengan beberapa orang lanun yang cuba untuk menangkap Kobe semula sambil lanun-lanun itu mengatakan bahawa mereka ingin menyerahkan Kobe kepada organisasi Cross Guild. Kobe juga mempunyai nilai bounty sebanyak 5 bintang pada kepalanya, yang mana satu bintang itu mempunyai nilai yang bersamaan dengan sebuah peti harta karun yang mempunyai harta sebanyak 100 juta berries. So nilai buruan keseluruhan yang dimiliki oleh Kobe adalah sebanyak 500 juta berries. Pada kebiasaannya Cross Guild hanya memberikan bounty sebanyak 1 bintang kepada Marine yang berpangkat sebagai kapten. Akan tetapi memandangkan Kobe mempunyai gelaran hero dalam kalangan Marine, maka Kobe diberikan nilai buruan yang lebih tinggi daripada kapten Marine yang lain. Kita juga dikatakan akan melihat Kobe yang akan bertindak sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian lanun-lanun yang berada di sana bagi membenarkan banduan-banduan yang lain meloloskan diri. Sebahagian daripada ahli Blackbeard Pirates menyaksikan kesemua kekacauan tersebut daripada tengkorak yang berada di tengah-tengah pulau tersebut. Kita kemudiannya akan ditunjukkan bahawa Azalo Pizarro mempunyai kemampuan buah iblis Shima Shimanomi yang bermaksud Island Fruit. Pizarro dikatakan bakal bercantum dengan lantai kayu dan dinding batu yang berada pada tengkorak tersebut menyebabkan tengkorak itu mampu untuk bergerak dan bercakap. Pizarro dilihat tidak ingin masuk campur dalam kekalutan yang sedang berlaku itu dan berkata bahawa dia tidak mahu untuk merosakkan bandar ini selepas mereka semua selesai membaiki Rocky Port. Kita juga akan tunjukkan dengan Vasco Shot yang mempunyai kemampuan buah iblis Gabu Gabu Nomi yang bermaksud Liquor Fruit. Vasco Shot dikatakan bakal menghasilkan sebuah buih daripada arak dan dia akan duduk di atas buih tersebut sambil berkata bahawa dia ingin membakar keseluruhan bandar tersebut. Kemudiannya kita akan tunjukkan dengan San Juan Wolf yang memiliki kuasa buah iblis Deka Nomi yang bermaksud Enlarge Fruit. San Juan Wolf pula dikatakan hanya akan tidur sahaja. Hanya mereka bertiga dan Shiryu sahaja yang akan berada di Hachinosu nantinya. Shiryu pula dikatakan akan berdiri di atas tengkorak tersebut bersama-sama dengan Pizarro. Kita kemudiannya akan ditunjukkan dengan sedikit flashback daripada perbualan Blackbeard dan Kobe. Teach ingin menjadikan Hachinosu sebagai sebuah kerajaan yang diiktiraf oleh world government dan Kurohige ingin menjadi raja kerajaan tersebut. Disebabkan oleh hal yang demikianlah, dia telah pun menculik Kapten Kobe. Blackbeard ingin menjadi Kobe sebagai tebusan dalam rundingan tersebut. Kobe kemudiannya memberitahu kepada Teach bahawa world government tidak akan mendengar permintaan Teach itu memandangkan Kobe merupakan seorang ahli SWORD. Kuzan kemudiannya akan menerangkan bahawa SWORD adalah Marine yang telah pun meletakkan jawatan mereka secara rasmi dan memulangkan semua
semula kod mereka kepada world government. Ahli-ahli SWAT mampu untuk menyerang Yonko tanpa perlu mendapatkan kebenaran daripada the world government, dan SWAT juga tidak terikat dengan sebarang arahan. Akan tetapi, Marine tidak akan bertanggungjawab atas setiap tindakan mereka dan mengabaikan mereka pada bila-bila masa sahaja. Walau bagaimanapun, Blackbeard tetap percaya bahawa dia mampu untuk menggunakan gelaran hero yang dimiliki oleh Kobe untuk mencabar world government. Panel kemudiannya dikatakan akan beralih ke arah current storyline yang menunjukkan SWAT telah pun tiba di Pulau Hachinosu dan menyerang pulau tersebut. Kita juga akan diperkenalkan dengan beberapa ahli SWAT yang berada di sana. Komander Hibari yang pernah ditunjukkan kepada kita semua meminta bantuan untuk menyelamatkan Kobe dalam chapter yang ke-1061. Bersama dengan Helmeppo sebenarnya merupakan seorang sniper yang menggunakan senapang GP Flower yang dihasilkan oleh Dr. Vegapunk. Senapang ini mampu untuk menukarkan serbuk belerang pihak musuh bertukar menjadi bunga. Kemudian kita dikenalkan dengan watak Rear Admiral Kuchaku yang merupakan cucu kepada Vice Admiral Suru. Kuchaku merupakan seorang pengguna buah iblis Muchi Muchi Nomi yang bermaksud whip fruit. Dia mampu untuk memberikan arahan kepada apa sahaja benda yang disebat olehnya, termasuklah bangunan. Kuchaku adalah watak perempuan yang berdiri di sebelah Prince Grus dalam chapter yang ke-1061. Seterusnya adalah watak Rear Admiral Prince Grus. Dia merupakan pengguna buah iblis Gunyo Gunyo Nomi yang bermaksud clay fruit. Prince Grus mampu untuk mengawal tanah liat dan dia mampu untuk menghasilkan golem. Bukan setakat itu sahaja, dia juga mampu untuk menukarkan badan Marine yang lain menjadi tanah liat. Ahli-ahli SWAT yang lain yang ada dalam chapter yang ke-1061 juga muncul dalam chapter pada kali ini. Grus dikatakan bakal menghasilkan golem bagi mereka semua. Kuchaku pula akan memerangkap semua lanun di tengah-tengah pulau tersebut dengan berkat kemampuan buah iblisnya yang mampu mengawal bangunan itu. Kapal Gap kemudiannya muncul sambil terbang di udara seperti mana Thousand Sunny yang menggunakan Coupe de Bus. Kita akan tunjukkan dengan Helmeppo dan Tashigi yang berada di atas kapal milik Gap itu. Gap kemudiannya akan melompat daripada kapalnya dan mendarat di tengah-tengah pulau Hachinosu sambil melepaskan satu tumbukan yang sangat dahsyat dengan menggunakan teknik Galaxy Impact, ataupun dalam terjemahan kanjinya adalah First Bone Impact. Dan ternyata kesan daripada tumbukan luar biasa Gap itu, keseluruhan bandar yang berada di pulau Hachinosu telah pun dihancurkan. Gap kemudiannya akan berkata, korang tahu tak siapa yang korang dah culik? Kobe adalah masa depan bagi Marine dan Kobe juga adalah anak murid kesayangan aku. Dan so nak tahu what exactly happen in the next chapter, make sure korang menonton video chapter review yang insya-Allah akan aku hasilkan nantinya. Oh yes, sedikit berita sedih buat pembaca manga, minggu depan manga bakal bercuti. So guys, dari spoiler ni saja pun kita dah dapat rasa kehangatan chapter 1080 nanti macam mana kan. Gila lah Gap, dengan tumbukan sahaja dapat hancurkan sebuah pulau. Dah macam ancient weapon dah kekuatan penumbuk Gap ni. Patutlah bila dia sekel je kepala Luffy, berbengkak berbintat kepala Luffy. Rupanya kalau dia leseng betul-betul, satu pulau hancur dia. Oi, ni yang buat aku jadi lagi tak sabar nak tengok kekuatan dragon ni. Macam mana agak-agak kekuatan dragon nanti. Si anak dah ada the most ridiculous power Devil Fruit, si bapa dah ada pula the most ridiculous punch. Nantilah kita tengok macam mana. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi